Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita sambung soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan dua litar sel foto yang diselaputi oleh dua bahan berbeza. Apabila sel-sel foto disinari oleh cahaya, arus fotoelektrik akan terhasil di dalam litar. Okey, kita tengok rajah. Jadi kita pakai dua jenis metal, cesium dengan lithium. Okey, yang itu yang dimaksudkan oleh soalan dua bahan berbeza ya. Apabila disinari oleh cahaya, maka terhasillah fotoelektrik current ataupun arus fotoelektrik. Baik. Kemudian diberi maklumat untuk cesium dan juga lithium bagi work function, threshold frekuensi dan juga panjang gelombang maximum wavelength for the production of photoelectric current. Okey. Baik, maklumat tu kita take note lah Kita take note. Ada lagi tak perubahan lain dalam rajah ke benda-benda yang kita kena take note? Setakat ni belum ada Okey. Okey, soalan pertama, apa maksud fungsi kerja ataupun work function? Work function, kalau kita tengok formula bagi work function adalah H darab dengan F naught. Okey. Beza dengan formula ataupun similar to the formula of energy of photon. Energy photon H darab F saja. So this is frequency of photon darab dengan Planck constant. Untuk work function kita ada F naught. F naught ni adalah frekuensi ambang, threshold frekuensi. Apa maksud threshold frekuensi? It is minimum frekuensi untuk photoelectric effect berlaku. Kalau F naught adalah minimum frekuensi, maka formula yang ada F naught iaitu W. W ni adalah sejenis tenaga. Kan similar saya kata tadi, nak trigger perkataan tenaga. So tadi frekuensi minimum, so work function adalah tenaga minimum energy. Okay, minimum energy ni adalah energy yang diperlukan untuk photoelectric effect berlaku atau untuk fotoelektron terlepas dari permukaan. Perkataan yang saya highlight ni, ayat yang saya highlight ni merujuk kepada photoelectric effect, kesan fotoelektrik. So kalau F naught, kita revise balik, adalah minimum frekuensi. W, work function, adalah minimum energy. Dua-duanya untuk menghasilkan photoelectric effect atau untuk melepaskan fotoelektron daripada logam yang disinarkan oleh cahaya itu. Okey, B. Kejap check. Alright. Sel-sel foto yang diselaputi oleh bahan cesium disinari dengan cahaya biru berfrekuensi this much. So ni frekuensi kan, kita letak dia simbol F. Ni frekuensi foton. Okey, soalan minta awak kirakan the tenaga photon energy using H equals to FF. HF. Okey, dia bagi siap dah tu formula. Mustahil lah awak tak boleh kira So 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 kan. Planck constant sebelah ke 34? Saya pun lupa dah. Sekejap kita check. Okey, kita akan check di senarai formula di depan. In case awak terlupa macam saya kan. Banyak-banyak ni terlupa. Dekat sini 34, negatif 34. Kalau 11 tu adalah G silap. Okey, negatif 34. Mana dia? Okey, negatif 34. Okey, kemudian darab dengan frekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14. Okey, ambil masa untuk tekan kalkulator. Okey.
Okey, so jawapannya tu adalah 4 point 4 point berapa tadi? Okey, 4.422 4.422. Okey, ataupun 2 satu lagi pun boleh lah. 4 nombor selepas titik perlahan pun boleh. Darab 10 kuasa negatif 19. Baru je tengok, lupa pula. Okey, dan unit dia mesti dalam joule. Okey, dalam joule kerana yang awak sedang kira itu adalah tenaga. Okey, direct je kan. B1 direct saja, ganti kemudian tekan kalkulator. Soalan 2 Roman, berapakah hal laju maksimum photoelektron? Bahasa Inggeris, maximum velocity of the photoelectron using formula E sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2. Formula ni, kalau awak duk tengok saya punya video tu kan, saya katakan kalau photoelectric effect, kita sentiasa akan mula dengan formula ni lah, W tambah K kan, E sama dengan W tambah K max. So this is the very similar formula yang mana kita dah pun expand K max kita kepada setengah MV kuasa 2. Formula yang sama, cuma kita expand K max kuasa 2. Kenapa? Sebab dalam K max dalam K max kita ni ada V kuasa 2, dan V situ merujuk kepada hal laju maksimum. Kita nak cari V tu. Okey, baik, kita gunakan formula itu. E tadi kita dah dapat, nilai kita 4.4222. Okey, yang ni panjang sikit kot kan. 4.4222 darab 10 kuasa negatif 19. Kemudian selesai E kita, W is the work function. Yang ni work function untuk cesium work function untuk cesium sudah diberi dalam table. Mana cesium? So ini cesium, jangan ambil yang lithium pula. Cesium work functionnya 343 10 kuasa negatif 19. Okey, 343 darab 10 kuasa negatif 19. Kemudian tambah dengan setengah. Okey, ni setengah ni MV kuasa 2. M merujuk kepada mass of electron. Sebab yang sedang dibebaskan adalah photoelektron lah. Jadi mass of electron darab 10 kuasa negatif 31. Kemudian darab dengan V square. Okey, bawa dulu yang ini ke sebelah kiri, dapatlah tolak. Okey, 4.4222 tolak 3.43. Okey, kita buat sama-sama. Mana saya punya kalkulator Saya tak tunjuk kalkulator lah nanti tak muat pula ruangan tu. Saya tekan sama-sama lah. Okey, kita tolak 2 tu. Okey, tolak 2 ni awak akan dapat jawapan di sebelah kiri 9.922 darab 10 kuasa negatif 20 yang bersamaan dengan setengah darab dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 V square. Kemudian kita buat apa? Kita selesaikan yang ini pula. Yang ni kita darab dulu, kemudian bawa pergi sebelah kiri untuk jadikan dia bahagi. Okey, jadi V square kita. Kemudian kita akan dapat V square kita is 2.17. Yang ni awak double check V square bila kita dah pindahkan, jadi dia darab dengan bahagi, kita dapat 2.1782 darab 10 kuasa 11. So nak hapuskan V square, nak hapuskan square ni, kita square root kan answer, maka dapatlah 4.6672 darab 10 kuasa 5. Unit bagi hal laju adalah meter per saat. Okay, so meter per saat lah.
Okey, situ soalan pengiraannya. Seterusnya soalan C, berdasarkan Raja, sel foto manakah yang mempunyai fungsi kerja logam yang lebih besar? Greater metal work function. Okey, greater metal work function. Kat situ kita boleh tengok table lah kot. Kan? 3.4 macam mana? Sel foto yang punya fungsi kerja pada Raja 6. Okey, jadi kita tengok balik table lah. Betul lah tu. Greater metal work function. Kita tengoklah nilai work function bagi kedua-dua ni. So untuk work function, yang ni 3.43, yang ni 3.64. Kuasa sama negatif 19. Ini pun negatif 19. Jadi work function bagi lithium lebih besar. Itu jawapan dia, lithium. Kemudian sel foto manakah yang mempunyai panjang gelombang maksimum yang lebih besar? Panjang gelombang maksimum yang lebih besar ni, panjang gelombang maksimum yang lebih besar. Jadi jawapan dia cesium. Okey, jawapannya cesium. Kita ambil nama dekat situ. Okey, cesium. Selesai. Sel foto manakah mempunyai frekuensi ambang yang lebih besar? Threshold frekuensi. Kita tengok dekat sini. Threshold frekuensi yang lebih besar ni 5.16, 6.03. Jadi lithium juga. Okey. Jadi daripada situ kita teruskan kepada D. Using your answer, relate the work function of the metal and the maximum wavelength required for production of photoelectric current. Kena tuliskan dalam bentuk hubungan. Dan jawapannya adalah semakin bertambah fungsi kerja, semakin berkurang panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan fotoelektrik. Dan itu kita panggil berkadar songsang. Okay, so work function, hubungan dia dengan panjang gelombang maksimum. Kalau kita nak tengok dari segi formula pun boleh, iaitu formula work function. Formula work function adalah W sama dengan H darab dengan F0. Okey, kemudian kita tahu bahawa frekuensi adalah sama dengan C over lambda. Okey, lambda sekarang lambda naught lah. So kita gantikan, maka kita dapat H C over lambda naught. Okey, yang sedang kita bincangkan adalah dua ni. Gelombang panjang gelombang maksimum dan juga the work function. Jadi hubungannya adalah apabila apabila work function jadi besar, maka panjang gelombang maksimum menjadi pendek. Macam tu. Kalau yang ni dari segi formula lah kalau kita nak tengok dari segi formula. Tapi sebenarnya tak perlu pun awak nak kaitkan semua ni, sebab semuanya boleh dapat dari table ni. Okay, semua dapat dari table ni. Kita tengok kalau work function dia besar, dia punya lambda kat sini jadi pendek. Kalau work function yang ni pendek, kecil, dia punya panjang maksimum, panjang gelombang maksimum ni jadi besar. Semua all in, semua ada dalam ni lah jawapan. Tinggal awak nak extract je kan. Okay, 7. Raja menunjukkan seorang pekerja sedang membersihkan lantai dengan sebatang mop. Daya dikenakan adalah F. Okey, so the cleaning mop dia guna force. Kita highlight sekejap force dia tu 50 Newton dan diberikan theta di atas bahagian atas tu lah. Okey, apa yang cuba ditanya dalam soalan? Pada Rajah 7.1, lakarkan dua komponen leraian daya yang bertindak ke atas batang mop tersebut. Sketch resolution of forces. Force F boleh di-resolve kepada dua komponen, dan dua komponen tu adalah komponen X dan komponen Y. Okay, so kita tengok Rajah. Dia suruh buat dalam Rajah kan, dalam Rajah 7.1. Tak payah lukis lagi, sebabnya dia suruh awak tulis dalam Rajah. Jangan duk gata-gata pergi lukis semula. Jadi force 50 Newton ni boleh di-resolve kepada komponen di atas ni dan komponen di bawahnya. Kedua-dua komponen ini berada dalam kedudukan sudut 90 darjah. Okey,
Dan ini adalah sudut fx, sudut komponen bagi horizontal. Okey, komponen bagi vertical adalah fy, macam tu. Okey, selesailah satu markah. Kira magnitude daya komponen menegak. Calculate the vertical component and horizontal component of the force if the angle is 65. Sudutnya 65. So kena kira fx dengan fy. Fx boleh dikira dengan formula f cos theta, manakala fy boleh dikira menggunakan f sin theta. Okey, padam. Saya nak tulis balik y tu. Okey, so bagi fx, force yang kita apply dekat sini is 50 cos 65. Kalau fy 50 sin 65. Okey, dan kita akan dapat jawapannya lah. Okey, satu saya nak tegur kat sini, banyak pelajar yang masih belum mahir dan masih belum berjaya faham bahawa jika daya itu kita resolve kepada komponen x dan komponen y. Sorry, saya ingat. Saya cubalah buat lurus Okey, fy, maka sudut theta adalah sentiasa berada di antara f dan juga fx. Sudut theta tak akan berubah-ubah ke sudut lain. Sudut theta wajib di antara f dengan fx, antara f dengan fx. Sebab tu sini kita ada f dan fx kita di sini, theta kita adalah di sini. Ada soalan di negeri lain Pahang, saya perasan dekat Pahang lah theta dia bagi dekat bawah ni. Soalan tu dia bagi sudut dekat bawah ni, dia bagi 40 contoh lah kan. Maka theta bukan 40 theta adalah 50. Sebab 90 tolak 40, macam tu. So make sure theta tu kedudukannya tepat. Okey, tekanlah calculator untuk dapatkan jawapan tu. Okey, bagi cos 50 cos 65, jawapannya 21.13 Newton sebab force. Dan untuk fy 50 sin tekan sin 65, awak dapat 45.32 Newton. Okey, selesai. Apakah maksud leraian daya? Meaning of resolution of force. Apa itu resolution? Kita sebenarnya meleraikan satu daya. Kita ambil satu daya tu, kita leraikan kepada komponen-komponennya, komponen X, komponen Y. Itu maksud leraian daya. Baik, 7.2 menunjukkan kanak-kanak sedang bermain gelongso di taman permainan. Okey, ada sudut kat situ kan. Jadual menunjukkan ciri-ciri bagi gelongso PQR. Ada 3 jenis kan. Kemudian dia bagi juga 3 jenis permukaan, ada yang licin, ada yang kasar. Kemudian sudut kecondongan, ada yang kecil, ada yang besar. Soalan yang ni pastikan awak tidak menulis nombor kat sini kan, especially dekat sini, kerana kita tak nak jawapan nombor, kita nak jawapan dalam bentuk comparative words. Maksudnya kita nak sudut dia besar atau sudutnya kecil, macam tu. Yang kita tak nak awak tulis nombor. Tengok soalannya, berdasarkan jadual 7, nyatakan ciri-ciri kesesuaian gelongsor, berikan sebab. Okey, ni gelongsor dia ni. Kita nak ciri-ciri yang boleh diberi kepada gelongsor tersebut. Pertama, gelongsor tu mestilah permukaannya licin. Okey, instead of ada satu lagi pilihan kan, nak licin ke nak kasar? Jawapannya mestilah licin. Kalau kasar tu bukan gelongsor namanya kan. Yang tu kertas pasir.
Okay, so licin untuk mengurangkan geseran supaya dapat pecutan itu ditambahkan atau dia dapat bergelongsor dengan baik lah kan. Kedua, sudut kecondongan mestilah besar supaya menambah daya paduan ke bawah atau juga sama menambahkan pecutan ke bawah. Sebab purpose gelongsor adalah membawa si penumpang bergelongsor ke bawah. Then only dekat sini barulah awak pilih gelongsor R. Okay, selesai nombor 7. Nombor 8, rajah menunjukkan satu label memaparkan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan oleh setrika untuk beroperasi. Yang ni kita panggil power rating dia 220 240 volt. Kuasanya ni power, yang ini adalah potential difference V, warna oranye. Kaitan tak ada lah, oranye. Okey, berdasarkan rajah, apakah dimaksudkan label 240 volt 1300 watt? Okey, apa maksud power rating ni? Maksud power rating ni, kita boleh tukarkan bahagian power ini kepada suatu ayat yang similar maksud dia, tapi in terms of tenaga per saat, iaitu setrika ni menghasilkan tenaga sebanyak 1300 joule of energy. Allah, padam. Okay, 1300 joule per second of energy. Okay, ambil peringkat tu dulu. Okay, peringkat pertama, kita convertkan power tu kepada satu ayat yang similar maksud dia, tapi in terms of joule per second of energy, dalam bentuk tenaga per saat. Okey, untuk dapat 1300 tu bukan senang-senang. Syaratnya adalah mesti disambungkan setrika itu. Sekejap, tengah delay, lag pula dah. Okey, sambung. Jadi macam saya kata tadi, syaratnya apa? Mesti bersambung dengan 240 volt. 240 volt ni adalah potential difference. So kita buat ayat, this setrika ini menghasilkan 1300 joule per saat tenaga apabila disambungkan when connected to 240 volt potential difference. Kita buat dalam bentuk ayat lah macam tu. Ataupun seperti mana dalam skema, menghasilkan tenaga sebanyak 1300 joule dalam masa 1 saat apabila disambungkan dengan 240 volt power supply. Okey, ni kita panggil power rating lah. Setakat ni saya tengok 3 negeri ada soalan macam ni. So be alert B. Tentukan tenaga elektrik yang digunakan oleh setrika itu selama 10 minit. 10 minit ni adalah masa, dan masa ini diberikan dalam unit minit. So tukar siap-siap dalam saat. Okay, 10 minit dalam 60 dapat 600 saat. Okay, so daripada situ nak tentukan tenaga elektrik yang digunakan oleh setrika itu selama 10 minit. Baik, apa formula yang terlibat? Formula bagi tenaga elektrik adalah E, electrical energy adalah E sama dengan P darab T. Kita ambil power, dan power ni kita pastikan dia dalam watt. Berapa watt tadi? 1300 darab dengan T. T adalah time dalam saat, 600. Ok, so 1300 darab 600, kita dapat 780,000 joule. Okey, selesai. Soalan C. So sebagai seorang warden asrama, tiba-tiba warden asrama anda ditugaskan untuk membeli setrika elektrik baru yang jimat tenaga. Okey, jimat tenaga, mudah dibawa dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi.
Tu kerja warden tu. Bukan keli asrama je, kerja warden beli serika elektrik. Okey. Namun begitu, soalan tanya, nyatakan ciri-ciri setrika yang sesuai. Nyatakan ciri-ciri setrika yang sesuai. Berikan satu sebab bagi jawapan anda. Setiap ciri tu satu sebab lah. Okay, misalnya kuasa, kita nak beli serika yang kuasanya pastikan tinggi, berkuasa tinggi. Kita tengok power dia mesti high. Kenapa power high? Power is the rate of producing energy. Kalau power besar, bermaksud penghasilan tenaganya lebih besar. Dalam masa yang sangat singkat, boleh menghasilkan tenaga yang lebih besar, dan tenaga itu adalah tenaga haba. So lebih banyak haba dihasilkan dalam masa yang singkat. Tak adalah kita iron baju sampai kita iron daripada pukul 7, pukul 8 baru habis selai, sebab iron tak panas-panas. Okey, jisim serika kita pilih jisim yang kecil. Orang dulu je pakai serika yang berat-berat ni. Sekarang kita pakai serika yang kecil. But in fact, soalan tanya dalam bentuk mudah dibawa. So takkan nak beli yang berat-berat kan? Kerana mudah dikendalikan. Ni mudah dibawa ni dah ada dalam soalan ni kan? Kita jawab yang ni lah. Okey, mobile ataupun ringan, boleh juga ringan jadi jawapan dia kan. Yang ketiga Roman, ciri-ciri keselamatan, iaitu ada tak fuse. Jawapannya mestilah kena ada. Apa fungsi fuse? Fuse adalah satu alatan yang akan mengawal jumlah arus yang akan masuk di dalam litar atau masuk dalam serika. Kalau arus dia terlampau besar, yang masuk dalam fuse, maka fuse ni dalam dia ada satu wire halus. Kalau arus terlampau besar, nanti fuse tu wire di dalamnya akan start melebuh. Bila melebuh dia putus. Okey, memutuskan litar apabila berlakunya arus berlebihan. Okey, mengelakkan daripada litar pintas. Ini ciri-ciri keselamatan. Okey, selesai bahagian A. So sampai situ saja. InsyaAllah kalau ada banyak sambutan bahagian B, bahagian C, saya mungkin akan berada di TikTok kot lah. Saya mungkin santai-santai lah bincang di TikTok kalau video ada sambutan. But as for now, macam tu lah. Takat ni saja. Kita jumpa lagi dalam negeri-negeri yang seterusnya. Kalau ada soalan boleh DM dekat IG, boleh DM dekat TikTok. TikTok saya Cikgu Zul. Alright, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.